Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita pada hari ini, yang menjadikan kita hamba-hambanya yang terpilih untuk sampai pada malam ini dalam siri menuntut ilmu. Dan yang paling penting kita mengharapkan dalam pertemuan kita ini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan iman yang bertambah, dan yang paling penting amalan-amalan kita ini dapat kita istiqamah seterusnya, memberikan kita kekuatan untuk beramal dan memberatkan timbangan di mizan hasanat kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah permudahkan bagi kita jalan ke syurga. Yang mana kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Jalan ke syurga bukan satu angan-angan, ianya perlu dilakukan. Apatah lagi insya-Allah ya, esok confirm ke esok ya, puasa confirm dah istihar dah, anak bulan nampak. Tu dia, dah bunyi dah. Baik, jadi mudah-mudahanlah kita harap insya-Allah kalau masuklah Ramadan esok ni apa ni, takut tarik jatuh, maka ianya merupakan satu busyra. Idza ja'atir Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Bila datang je bulan Ramadan, maka pintu syurga dibuka dan ditutup pintu neraka dan diikatkan syaitan. Maka pertama kita beriman dengan hadis yang sahih tanpa banyak bicara. Berarti pintu syurga dibuka, alhamdulillah ianya merupakan dibuka. Dan pintu neraka ditutup, ianya ditutup. Kita tidak banyak mentakwilkan dalam bab ini, kita beriman dengan hadis secara jelasan. Dan apabila Rasulullah mengatakan diikatkan syaitan, maka dengan arti kata lain, syaitan itu kurang mengganggu kita. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini, bulan maghfirah, bulan pengampunan, bermula malam ini sampai habisnya malam ya Syawal nanti, maka itu adalah bulan pengampunan bagi kita. Pengampunan. Carilah pengampunan. Kerana dosa-dosa kita di sisi Allah terlalu besar, dan kita ingin membeli syurga Allah, sedangkan usia kita terlalu pendek, terlalu sikit. Ya, usia yang umat Muhammad ini hanya 60 tahun ke 70 kebanyakannya yang akan mati. Jadi wallahu alam, adakah kita di kalangan orang yang akan mati dalam usia yang begitu, hanya Allah yang mengetahui. Ala kulli hal, maka kita benakan bulan Ramadan ini bulan pengampunan, yang mana kita mengharapkan Allah hapuskan dosa kita, ampunkan dosa kita, dan teruskan dalam siri amalan terbaik. Baik, kita telah membicarakan kisah Nabi Musa, dan kita dah berada dalam pertembungan antara Nabi Musa dan Fir'aun dalam perdebatan dan perbahasan. Apabila Nabi Musa memberikan hujah-hujah, dan akhirnya Fir'aun mencabar Nabi Musa, dan Nabi Musa menunjukkan mukjizatnya, tongkat yang berubah menjadi ular. Lalu Fir'aun minta kepada Nabi Musa satu perjanjian, bila kita boleh berlawan. Ya, kita boleh bertembung untuk pertembungan yang begitu dahsyat. Lalu Fir'aun berpakat dengan ahli sihir, dan kita dah bahaskan bahawa zaman dahulu bila membicarakan ahli sihir, mereka ini adalah digunakan untuk mempertahankan kedudukan orang-orang besar seperti raja-raja. Dia mempertahankan, ya, bermula daripada zaman Fir'aun ini, mereka menggunakan ahli sihir untuk mempertahankan raja-raja. Tetapi bila lepas zaman Musa itu muncul zaman Nabi Allah Sulaiman, sihir itu bertukar dari gunanya untuk mempertahankan raja-raja ataupun orang-orang yang besar, sihir digunakan untuk memecah belahkan.
memecah belahkan pasangan suami dan isteri. Lepas tu dia gunakan berbagai-bagai perkara yang melakukan sihir ini untuk melakukan kemungkaran. Apa dia benci, dia akan gunakan sihir. Maka akhirnya kita menyaksikan perbuatan-perbuatan sihir itu menjadi-jadi sehingga ke masyarakat kita. Ya, perbuatan itu dan hukum orang yang melakukan sihir ini kalau mengikut zaman Saidina Umar adalah dipancung, dibunuh kerana mereka telah murtad. Ya, kerana menggunakan ilmu sihir ini dia terpaksa mengorbankan keimanan. Lebih banyak dia korban keimanan, berarti lebih besar sihir boleh dibuat. Tu dia kekuatan yang dilakukan sihir, ya, yang dibuat oleh golongan-golongan yang terutamanya asalnya golongan ini adalah golongan Yahudi. Yang macam imam kita baca tadi, last tu silap sikit, ya, imam kita baca tu itu adalah ayat sihir. Ya, ayat sihir ayat 108 dalam surah Al-Baqarah itu 12 ke 18, yang mana ianya menceritakan sihir di zaman Nabi Sulaiman, dan sihir inilah yang digunakan sampai ke hari ini, ya, oleh masyarakat kita yang ada perasaan hasad dan dengki. Na'udzubillah. Namun begitu jangan takut, cuma kita katakan berhati-hati, ya. Kerana apa? Kerana sihir ini satu perkara yang berbahaya, yang Rasulullah pun terkena sihir. Ya, subhanallah, Rasulullah pun terkena sihir. Tapi kalau dia tak terkena, maka kita tak mempelajari apa yang perlu kita lakukan. Sehingga kan dalam hadis Rasulullah mengatakan seolah-olah aku mendatangi isteri aku sedangkan aku tak datang dia. Begitu gambaran yang ditunjuk. Bagaimana dia berlakunya sihir kepada Rasulullah? Cuma saya nasihat, kerana ramai bomoh-bomoh ataupun ustaz-ustaz yang kononnya perubatan Islam, mereka menyeleweng dengan fakta-fakta hadis-hadis yang mereka lawan. Di antaranya mereka kata boleh nampak jin misalan kan. Sedangkan Al-Quran jelas manusia biasa yang sehat tidak akan nampak jin. Kecuali mereka yang kena rasuk, itu lain cerita. Jadi kalau orang yang berubat tu boleh nampak jin, dia tu sakit. Dia yang kena berubat. Dan yang kedua, dalam sihir Rasulullah SAW yang dilakukan oleh seorang Yahudi, Labid ibn Asim, dengan anak perempuan dia, ya, apa yang diambil daripada bahan sihir itu adalah rambut Rasulullah SAW. Ini mengisyaratkan kepada kita, terutamanya kaum wanita, kena berhati-hati dalam bab pakaian dia, rambut dia, kuku dia. Semua itu kalau ada orang yang benci kepada dia, dia akan ambil dan dia akan melakukan sihir kepada barang-barang itu. Kena pula kita ni suka jenis tangkap gambar full kan, tangkap gambar di Facebook lah dihantar. Berhati-hati, kerana bila dah cukup lengkap sifat-sifat itu, maka dia boleh sihir kita. Apa dia? Rasulullah diambil dari rambutnya. Dia di antara sifat sihir yang paling kuat ni, apabila ada barang-barang di badan kita ni terlepas pada dia, misalnya rambut ataupun kuku-kuku kita ataupun baju-baju kita ni, kenapa peluh tu, ya, memainkan peranan untuk disihir. Subhanallah, ya. Peluh pun boleh digunakan kerana dia adalah anggota badan kita, ya, maka dia digunakan untuk sihir. Lengkapkan pula gambar, ya, cukup sifat satu badan. Na'udzubillah, ya. Kerana bila dah sihir susah nak berubat, bukan semudah yang disangkakan, ya. Bila dah kena sihir, kena pula sihir tu bentuk makan, memang susah sangat-sangat. Hanya Allah yang mengetahui, tetapi boleh diubati. Okey, jadi ini perkara yang amat penting kita kena tahu tentang sihir, ya. Berhati-hati. Cuma kita pesan berhati-hati kerana kita pernah menyaksikan tu pasal waktu zaman dulu kan, orang kampung kita kadang-kadang, ini kisahnya, kakak budak tu nak berkahwin, ya, nak menikah. Pada hari budak lelaki tu nak akad nikah, aku terima terus tangan dia berubah jadi tangan orang hutan. Maksudnya tangan tu berbulu-bulu. Kan? Bulu tu pada pandangan manusia, tetapi itu kesan daripada sihir yang menyebabkan majlis batal, ya. Itu yang dia nak. Ahli sihir yang cemburu sangat tu, dia nak batalkan majlis yang begitu. Kalau zaman dulu di kampung-kampung yang menjadi gagap orang yang mengakad nikah tu, aku terima aku kan. Kadang-kadang mereka tu sihirnya meletakkan katak di bawah rumah. Tapi alhamdulillah zaman sekarang tak adalah katak di bawah rumah, kerana rumah semua bawah.
kan? Tapi dia di antaranya, kita membaca dan kita melihat zaman-zaman dahulu, ya, pernah kita cuba batalkan sihir-sihir. Budak-budak ni pun pandai sihir. Ya, budak-budak ni pandai sihir. Lepas tu kita tanya, macam mana you all buat ni? Kan? Dia kata, ambil suatu benda yang curi. Semua benda curi diguna. La ilaha illallah. Kan? Nampak tak? Semua nak melakukan sihir mesti buat benda yang haram. Kufur. Na'udzubillah. Itu pasal kalau seorang itu mengambil mushaf Al-Quran ini, dikejaknya, disentaikan dengan tai, na'udzubillah, kufur. Perbuatan itu adalah kafir. Ya. Kalau dia tidak bertaubat, maka sihir dia lagi power. Tetapi na'udzubillah, dia telah murtad. Kerana menghina Al-Quran, kan? Oleh kerana itu, cuma kita berhati-hati. Ya, apa pun Allah sebutkan dalam surah Baqarah tu, dia tidak akan memudaratkan kita tanpa izin Allah. Namun begitu kita kena berhati-hati. Baik. Jadi dalam kisah Musa ni, maka Rasulullah Nabi Musa berbahas dengan Fir'aun. Fir'aun kalah dalam perbahasan itu. Namun Fir'aun nak tunjuk power dia, ya, maka dia kata kita akan buat perjanjian, pertemuan, pertandingan antara sihir kamu, dianggapkan Nabi Musa itu sihir, dan sihir kami. Lalu Nabi Musa memanggil ahli sihir yang profesional, bukan sebarangan. Dia tak mainlah orang sihir yang ala kadar tu. Ni pertarungan yang besar yang akan disaksikan oleh rakyat. Maka pertembungan itu berlaku di stadium yang Fir'aun bina di waktu duha di hari perayaan. Maksudnya orang akan menyaksikan, ya, pertembungan antara Musa dengan Fir'aun. Di mana pertembungan ini adalah satu pertembungan sengit, yang mana Fir'aun telah menyediakan ahli-ahli sihir, dan Nabi Musa bersedia untuk berhadapan dengan pertolongan Allah. Maka kita saksikan di antara ayat-ayat yang diceritakan dalam kisah ini, kita boleh tengok dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Toha pun ada, dan dalam surah Syu'ara pun ada. Kita ambil surah Syu'ara. Baik. Surah Syu'ara kita lihat. Ayat mana kita ambil? Okey, kita ambil dalam, nanti pegang surah Syu'ara tu, tanda dulu. Kita buka surah Toha. Ambil surah Toha. Surah Toha, surah yang ke-20, juzuk ke-16. Ayat yang ke-57 kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa falana'tiyannaka bisihrin mithlihi faj'al bainana wa bainaka maw'ida la nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa. Berkata Fir'aun, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu, wahai Musa? Dan kami pun pasti akan mendatangkan pula kepadamu sihir semacam itu. Maka tetapkanlah suatu waktu untuk pertemuan antara kami dan kamu, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula kamu di suatu tempat yang pertengahan letaknya. Okey, maka Fir'aun mencabar Musa, sedangkan dia raja, kan? Dia cabar Musa. Kenapa dia begitu terpaksa mencabar? Kerana Musa dikaitkan dengan keturunan yang dijaga oleh raja. Itu pasal Fir'aun pun agak sukar untuk berdepan dengan Musa. Namun begitu, dia cabar bila Musa menunjukkan mukjizatnya dengan ular, tongkat menjadi ular dan tangan mengeluarkan cahaya. Ya, jangan main kaki. Okey.
tongkat menjadi cahaya, tangan menjadi cahaya, maka mengisyaratkan kepada kita Fir'aun tercabar dengan kedudukannya itu. Lalu dia kata, wahai Musa, kita akan bertarung. Maka buat perjanjian bila masa dan tempat. Maka disitulah ya Musa pun memberikan pandangannya dan tempatnya, dan sudah tentu apa yang dikatakan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni waktu apa yang dikendakinya ialah, kita lihat ayat 58 tu apa dia? Ayat 59. Okey. Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu summa ata. Berkata Musa, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu ialah di hari raya, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari sepenggalah, iaitu waktu duha. Maka disitulah ya tempatnya, di satu tempat yang luas yang dikaitkan macam stadium, dan waktu itu adalah waktu duha dan mesti orang ramai datang. Jadi pertembungan yang dahsyat. Maka bersiap sedialah. Okey, kita lihat apa yang berlaku. Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adzabin wa qad khaba man iftara. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu lalu mengaturkan tipu dayanya. Kemudian dia datang, berkata Musa kepada mereka, yakni ahli sihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-ada kedustaan terhadap Allah, maka dia membinasakan kamu dengan seksa, dan sesungguhnya telah rugi orang yang mengada-adakan kedustaan. Maka Fir'aun menyiapkan di antara ahli-ahli sihir yang pakar, profesional. Saya sebutkan itu kenapa tuan-tuan akan menyaksikan orang yang bijak ini, orang yang ada pengetahuan ni, bila dia bertemu dengan kebenaran, dia tak akan tolak, dia akui itulah kebenaran. Oleh kerana itu, bila kita menyaksikan saintis-saintis, apabila sekarang ni dia menyaksikan di dalam Al-Quran itu, apa yang dia researchkan, dia carikan, dia selidik, memang betul ada di dalam Al-Quran. Yang di antara perkara yang terbaru yang disebutkan was-sama'i wat-tariq, demi langit dan bintang yang berbunyi ya seperti ketukan. Bila dibuat research 1400 tahun punya khabar, pada hari ini memang ada satu bintang yang boleh mengeluarkan bunyi seperti ketukan. Subhanallah. Dan kita menyaksikan ramai yang beriman bila menyaksikan kebenaran Al-Quran. Tapi sayang orang Islam sendiri yang meninggalkan Al-Quran. Ala kulli hal. Kerana apa? Kerana saya akan membicarakan tentang ahli sihir yang profesional ini. Bila dia menyaksikan apa yang dibawa oleh Musa itu mukjizat, bukan sihir. Mereka terpaksa akur. Tetapi permulaan ini kita menyaksikan berlaku perdebatan, dan akhirnya ya, cuba tengok risalah Nabi Musa ni, dia bertemu dengan ahli sihir, apa-apa dakwah dulu. Disampaikan beriman kepada Allah, takut kepada Allah. Kenapa kamu mentaati Fir'aun ya, yang telah mengaku dirinya Tuhan, sedangkan Allah itu Tuhan kamu. Dalam risalah ini menunjukkan para nabi, walau di mana, hatta Nabi Yusuf di dalam penjara pun dia berdakwah sehingga dua orang itu beriman ya. Seorang tu mati dihukum bunuh dan seorang lagi selamat, kedua-duanya beriman. Maksudnya risalah ini tak kira tempat di mana saja kita berada, kita perlu sampaikan. Okey, maka di sini Nabi Musa mengeluarkan. Tetapi kita menyaksikan di dalam surah, jom kita buka dalam surah Asy-Syu'ara balik, di mana ayat ini mengisyaratkan bagaimana ahli sihir ni ya dah excited dah. Kerana apa? Kerana Fir'aun mengatakan, wahai ahli sihir, jika kamu boleh melawan Musa, kamu menang, kamu jadi orang kanan aku. Siapa yang tak nak jadi orang kanan raja, orang yang terpilih? Okey, kita lihat ayat tu ya. Okey, ayat yang ke-40 kita mulakan.
la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Falamma jaa as-saharatu qalu li fir'auna ya inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum idzan laminal muqarrabin. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Maka tatkala ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun, apakah kami sesungguhnya mendapat upah yang besar jika kami adalah orang yang menang? Fir'aun menjawab, ya, kalau dengan demikian sesungguhnya kalian benar-benar menjadi orang yang dekat kepadaku. Nampak tak? Ahli sihir datang dengan kehebatannya. Saya tertarik kenapa ayat ini menunjukkan ahli sihir memang dah excited akan menjadi orang kanan raja. Tetapi di akhir cerita terbalik 100%, ya, dia kembali kepada Allah dalam sekelip mata. Okey, kita lihat ya. Maka ahli sihir pun datang. Apa dia kata? Wahai Fir'aun, kalau kami menang, apa yang kami dapat? Kan? Fir'aun kata, kamu dapat ganjaran yang besar, kamu jadi orang kanan aku. Dan kita tahu, tak ada siapa yang akan menolak nak jadi orang kanan, orang besar. Ya, tara guru besar pun kita nak jadi orang kanan dia kan. Nak ikut cikgu. Ini kan pula raja yang tentu menjadi muqarrabun, orang yang rapat, istimewa. Keistimewaan tu memang terjaga. Okey, di sinilah Fir'aun pun berkata, ya, kamu dijamin. Okey, kemudian kita lihat ya, agak pertembungan ini saya agak tertarik kerana kita akan lihat apa yang berlaku ya. Okey. Cuba tengok balik dalam surah Toha, kita patah balik. Setelah Nabi Musa, ya, ayat ke-62, sekarang kita nak masuk. Setelah Nabi Musa berdebat, bercakap dengan ahli sihir, ya, tentang dakwah dia, risalah dia, tentang ketuhanan, rububiyah ketuhanan ini, maka apa berlaku? Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa qalu in hadhani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bitariqatikumul musla. Maka mereka berbantah-bantah tentang urusan mereka di antara mereka, dan mereka merahsiakan percakapan mereka. Mereka berbantah-bantah. Kenapa? Bila Nabi Musa dah menyampaikan risalah, ada kebenaran. Di situ mereka jadi taraddud. Maksudnya, rasa, macam mana kita ni ya? Betul apa yang Musa tu kata. Ada yang kata tak setuju. Kenapa? Kerana pangkat. Kerana takut pada Fir'aun. Tetapi ada yang sebahagian setuju dengan cakap Musa. Tetapi mereka merahsiakan. Ya, merahsia kerana sekarang adalah waktu pertandingan. Ya, tak boleh nak tunjuk kita berpecah. Maka di sini berlaku. Kemudian, فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. Maka himpunkanlah segala daya ahli sihir kamu sekalian, kemudian datanglah dengan berbaris-baris, dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Okey, dah muktamad. Maka berlakulah ya antara ahli sihir dengan Nabi Musa di tengah-tengah khalayak ramai. Ini satu, itulah kita katakan kan, kadang-kadang kita lihat macam perdebatan ya. Oleh kerana itu bukan semua orang boleh berdebat. Jangan kita tak pandai berdebat, nak berdebat live pula tu berbahaya, kerana dia akan mempengaruhi ya. Dan kalau kita nak berdebat pula, kita kena pilih orang, dan bentuk cara dia berdebat, cara perbahasan itu amat penting. Penampilan-penampilan ini adalah dakwah sebenarnya. Ya, okey. Dalam bab ini, apabila ahli sihir dah bersedia untuk bertembung, maka apa yang dikatakan? Qalu ya Musa imma
nulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Setelah mereka berkumpul, mereka berkata, wahai Musa, pilihlah apakah kamu yang melemparkan dahulu atau kamilah orang yang mula-mula melemparkan. Okey, mereka bagi pendapat, Musa, siapa nak lempar dahulu? Kamu ke kami? Siapa ya? Sudah tentu Musa dia tidak akan menjawab melainkan menunggu wahyu. Kerana ini adalah urusan langit, bukan urusan main-mainan. Mana boleh kata aku campak dulu atau main lai-lai apa? Osom-osom kan? Tak ada. Sekarang adalah program wahyu yang mesti kita tunggu. Maka Musa pun dapat wahyu, dia katakan, qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Berkata Musa, silalah kamu sekalian melemparkannya. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang kepada Musa seakan-akan merayap cepat lantaran sihir mereka. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Musa merasa takut di dalam hatinya. Okey. Lalu ahli sihir pun bila dah Musa kata campak, maka dia pun campak barang-barang mereka. Dan akhirnya nampak, ya, dalam ayat ni dikhayalkan, dinampakkan melalui mata, bukan hakikat. Ya, itu dia. Bukan hakikat, mata kita yang dikhayalkan ataupun dinampakkan seperti ular yang datang merayap dengan cepat. Oleh kerana itu dalam bab ini, ya, perasaan takut manusia memang ada. Nabi Musa pula tahu tentang kedudukan ular. Ya, lagi dia pun ada perasaan takut kerana bentuk yang dikhayalkan itu begitu laju. Itu Nabi Musa. Nabi dinampakkan begitu. Kita ni tu yang bila sebut tangan salam tu nampak muka, tangan beruk apa tu kan. Itu semua khayalan daripada mata. Tapi itulah, ya, perlu juga kita jauhkan, selamatkan dalam perkara begini. Maka Musa pun mendapat wahyu. Dalam bab ini kita lihat apa dia lakukan. Wa alqi ma fi yamin. Lepas tu ayat Allah mengatakan, ayat 68, qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahirin wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Kami berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul. Dan lemparkanlah apa yang di tangan kananmu, nescaya ia akan menelan apa yang mereka berbuat. Sesungguhnya apa yang mereka buat itu adalah tipu daya tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana sahaja ia datang. Jelas ayat ini. Pertama, para nabi memang menggunakan tangan kanan. Ya, apabila Allah mengatakan di sini, lontarkan, ya, apa yang ada di tangan kamu, ya, wa alqi ma fi yaminika, ya, mengisyaratkan para nabi memang menggunakan tangan kanan. Hatta dalam Al-Quran mengatakan, ya, dalam ayat berkaitan dengan wahai Muhammad, kamu pun tidak pernah menulis dengan tangan kanan kamu, ya, mengisyaratkan Rasulullah sendiri, ya, tak pernah nak menulis, kebiasaan penggunaan tangan kanan. Oleh kerana itu tangan kanan adalah satu tangan yang mulia kedudukannya. Okay? Kemudian diceritakan di sini, lontar mengisyaratkan Nabi Musa menunggu wahyu. Dia tidak buat mengikut hawa nafsu, tetapi wahyu kata lontar, maka dia lontarlah tongkat dia tu. Dan ular dia bukan sebarang ular. Kerana dalam ayat ni menceritakan ular dia akan menelan semua ular-ular tersebut. Bukan berlawan, dia telan. Ya, bukan jenis ular senduk lawan ular senduk. Ular sawa lawan ular sawa. Ni tak. Ular senduk, ular sawa lawan naga. Ataupun anaconda. Habis dia telan. Yang menarik dalam bab ini, ahli sihir, dia melakukan sihir yang terbaik, hanya itu yang boleh. Dan dia menyaksikan pada Musa bukan sihir. Nampak tak? Itu
Tu yang saya kata, orang profesional dalam bidang tu, dia tahu ini bukan bidang datang daripada sihir, tetapi ini adalah satu yang luar biasa, seperti mana yang Musa kata awal-awal tadi. Subhanallah ya. Itu pasal dalam bab-bab yang begini kita kena faham elok-elok. Kadang-kadang orang tu dia tahu, tetapi ialah disebabkan tekanan-tekanan. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Ahli sihir sebab tekanan dari Fir'aun, jadi dia terganggu. Apa lagi yang kita saksikan? Ya, di mana mereka ini terganggu disebabkan tekanan. Kita faham orang-orang yang mana membawa ajaran-ajaran mereka dengan fahaman falsafah. Dia tahu Quran dan Sunnah tu tepat. Dia tahu kena kembali kepada Quran dan Sunnah. Dia tahu Imam Syafi'i tak menganut sifat 20. Dia tahu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah tak menganut akidah Maturidiyah. Mereka tahu. Ya, tetapi mungkin tekanan-tekanan itu yang menyebabkan mereka akur ikut sahaja. Tuan-tuan dan perempuan, bagi mereka yang istiqamah, yang berdiri tegak, kita tidak akan mengikut orang. Kita mengikut Allah dan Rasul. Ya, bila kita mendapat kebenaran, as-sam'u wa ta'ah itu amat penting. Okey, baik, apa kita lihat dalam ayat ni seterusnya. Okey. Cuba saksikan ayat ni elok-elok ya. Subhanallah. Ayat ni sama lebih kurang dalam surah Syu'ara dan surah Toha. Kita ambil dalam surah Toha. Dan ayat ini juga ayat 69 di antara ayat sihir yang boleh dibaca kalau orang tu kena sihir, rasukan jin ke sihir, boleh dibaca. Lalu Allah berfirman, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. Lalu tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud seraya berkata, kami beriman kepada Tuhan Harun dan Musa. Ya, ini satu perkataan yang cukup dahsyat, menunjukkan ahli sihir ini beriman dalam sekelip mata. Itu yang saya kata, bayangkan pada permulaan nak pertandingan, dia kata Fir'aun, apa kami dapat? Kamu dapat menjadi menteri ataupun orang kanan aku. Mereka excited, seronok. Tetapi bila mereka melihat kebenaran, semuanya tu terlupa. Lalu mereka ingatkan Allah. Lalu mereka mengatakan, kalau kita tengok ayat tu, Allah katakan apa? Wa ulqiya. Mana tadi? Fa ulqiya saharatu sujada. Dia merebahkan diri. Bukan rebah macam kita sujud tu. Ya, kita dari atas tu terus duduk, nak sujud tu turun. Tak. Itu slow. Menunjukkan mereka bersungguh-sungguh, terus rebahkan diri, terus mengatakan kami beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Tuhan Harun dan Musa. Dahsyat. Maksudnya dia bersungguh-sungguh depan Fir'aun. Ini yang jadi isunya. Depan Fir'aun. Dia dah tak tahu, tak takut dah, tak apa. Dia yakin. Ini yang kita agak tertarik. Apa yang mesej yang Musa sampaikan. Jadi iman dia terus dalam sekelip mata menjadi kuat. Sampai sanggup dibunuh. Kita ni dah belajar lama, tapi bila sebut bahawa Allah tu masih lagi tak kuat. Ini masalah krisis keimanan kita. Keyakinan kita kepada Allah kurang. Kita tahu Allah melihat, tapi kita buat dak. Kita tahu Allah berkuasa, tapi kita tak pernah mengharap kepadanya. Tetapi mereka ni dengar terus mereka bertindak. Apa mereka katakan? Berkata Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi keizinan kepadamu sekalian? Nak beriman kena minta izin. Ya Fir'aun, aku nak beriman. Boleh ke? Mana ada? Okey, kemudian dikatakan, sesungguhnya ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian.
maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalibkan kamu sekalian pada pangkal pohon kurma, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal seksanya. Tu dia. Maka Fir'aun menggunakan kuasa kekerasan dia. Kamu beriman tanpa izin aku dan mungkin ini adalah konspirasi nak jatuhkan aku. Dah mula buat perancangan begitu. Lalu dia katakan kepada ahli sihir, kamu akan dibunuh. Bagaimana cara bunuh dia? Potong tangan kanan, potong kaki kiri. Potong kaki kanan, potong tangan kiri. Zalim tu. Ya, siksaan yang dahsyat. Potong. Bukan luka ke apa? Potong. Nampak ya? Nampak? Kerana kalimah yang disebut oleh ahli sihir ni, saya merasa hebat sangat ahli sihir. Ya, memang hebat. Nampak dia boleh gambar tu pasal Fir'aun dah kata potong dan mereka kena. Ya, mereka kena. Apa lagi? Dan kamu akan disalibkan. Ini kalimah salib ni, ya. Disalibkan itu asalnya orang-orang yang bersalah pada zaman itu mereka disalib. Ya, ini berlaku pada zaman Firaun, zaman Nabi Yusuf itu diceritakan. Ya, tentang dua orang yang masuk penjara tu, seorang tu dikatakan, aku bermimpi burung makan makanan di atas kepalaku. Lalu dikatakan kamu akan dibunuh. Dibunuh bagaimana? Disalibkan di atas padang pasir, dulunya di atas batang kurma. Dipotong kurma tu, dia letak pokok kurma tu di padang pasir, lepas tu diseletakkan orang tu, salib macam tu. Lalu bagaimana? Burung ereng, burung apa tu, ya, datang, dia makan mata, makanlah, ya, bermula daripada mata habis dia mati dalam keadaan seksa begitu. Itu yang dikenakan kepada ahli sihir ini. Dahlah kena potong tangan, disalib bukan sebarangan, ya. Lepas tu tunggu burung tu datang memakannya. Apa ahli sihir katakan? Allahu Akbar. Bagi saya melihat ianya satu perkara yang agung. Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairun wa abqa. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami. Nampak tak kalimah tu? Tuhan kami. Maksudnya dah dia katakan kami beriman kepada Tuhan Harun dan Musa, berarti itu Tuhan kami. Dan yang menarik sekali, ya, bi rabbina, dia gunakan kalimah Rabb. Maksudnya dia nak bagi tahu Fir'aun, kami beriman dengan Tuhan yang maha hebat, yang berkuasa, yang mencipta kami. Kerana kalimah tu yang dikeluarkan. Mereka tergambar kehebatan Allah. Ini yang kita nak. Tauhid rububiyah yang berfungsi. Tapi kita dah belajar alhamdulillah, ya, dalam hari Sabtu Ahad tu berkaitan dengan masalah tauhid. Sebenarnya perlu dihidupkan. Keyakinan begitu yang menyebabkan kita merasakan keagungan Allah di mana-mana. Bila kita sebut kalimah Allah, perasaan rindu, perasaan dendam, perasaan cinta, perasaan takut, semua terkumpul dalam kalimah Allah itu. Itu yang kita hendak. Tuan-tuan akan merasakan kemanisan. Baik, kita lihat apa dia. Mereka berkata kami tidak... Mana tadi? Mereka berkata sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Okey. Dalam ayat ni dah kita lihat bagaimana ahli sihir, ya, menyerah bulat-bulat kepada Allah. Dah sudah tentu, ya, ianya merupakan satu risalah yang besar.
ya, dan peringatan yang besar kepada Fir'aun, berarti dia menjadi takut dengan kehebatan Nabi Musa tu. Dah satu grup beriman. Ya, grup Bani Israel dah memang dengan Musa. Sekarang bangsa Kipti itu sendiri, bangsa Fir'aun itu pula bagaimana? Dan kita dapat tahu bangsa Kipti itu ataupun menteri di antara menteri Fir'aun ada seorang yang beriman. Dan isteri kepada Fir'aun pun beriman. Nampak tak dalam risalah ni? Okey, sekarang kita lihat ayat yang berikutnya. Kalau ikutkan, Fir'aun tak puas hati, dia cabar lagi Musa. Acara tu dah selesai. Sekarang dia cabar lagi Musa dengan beberapa cabaran dia. Maka Allah jadikan ujian-ujian. Okey, apa dia? Cuba buka surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-130. Ya, kerana susunan ayat itu, kalau kita tengok ayat yang atas tu, ayat 134 tu menceritakan bagaimana ahli sihir kena bunuh. Lepas tu Musa dicabarkan lagi. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pengajaran. Maka Fir'aun mencabar Musa dan Musa memohon kepada Allah dan akhirnya Fir'aun diuji. Apa dia di sini? Pertama, kemarau datang. Lepas kemarau datang, masalahnya mereka itu adalah ahli sungai Nil. Ahli sungai Nil yang terkenal dengan sungai yang penuh kebaikan, mendatangkan hasil. Tetapi sekarang kemarau. Yang kedua, kekurangan buah-buahan, mengisyaratkan produk negeri itu termasuk buah-buahan, ya, nampaknya dah kurang. Okey, kemudian فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata, ini adalah kerana kami boleh. Usaha kami, kan? Kami boleh. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa. Sebab Musa lah ni. Tuan-tuan dan perempuan, ini kinayah perumpamaan yang kita kena berhati-hati. Bila datang musibah, kamu punya hal lah ni. Tak boleh rupanya. Ya, tak boleh. Ya, bila baik, ini aku ni. Aku boleh. Tak boleh dalam bab itu. Bila berlaku yang tak baik, kita tuduh orang. Tuduh begitu, tuduh begini. Tak boleh. Ini adalah perbuatan macam kaum Fir'aun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. Mereka berkata, bagaimanapun kamu mendatangkan keterangan kepada kami untuk menyihir kami dengan keterangan itu, maka kami sekali-kali tidak akan beriman kepadamu. Allah ujikan dua perkara. Dia kata, ini sihir Musa. Ya, wahai Musa, kami tak akan ikut kamu, sudahlah. Ya, bawalah apa pun, kami tak akan ikut. Lalu Allah bawa. Apa dia Allah bawa? Kita lihat. Fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal kummala wad dafadi' والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka menyombongkan diri, mereka adalah kaum yang berdosa. Ni dia Fir'aun.
Ya Allah bagi apa? Bagi bukti banyak bukti. Dan kalau kita tengok tufan itu bukan sebarang tufan. Yang berada tufan itu dengan api yang turun dari langit dikatakan. Belalang yang dikatakan lotus ya, habis dia makannya tanaman, habis tak tinggal. Kemudian Allah hantarkan kutu, bukan kutu rambut kita ni. Istilah tu kumal ni dikatakan kutu tumbuh-tumbuhan. Macam kita satu ketika dulu Kedah diserang oleh kutu babi kan. Ya, lada sawah tu habis, binatang tu makan semua hasil-hasil sawah. Ya, tu dia. Kemudian dikatakan lagi, ya, kata, kat mana je ada kata. La ilaha illallah, buka periuk ada kata, angkat selimut ada kata, semua ada kata. Sampai orang pun meloncat macam kata, yang melatah lah, kan. Jadi kata kat mana-mana. Kemudian dikatakan juga di sini ialah dan darah, ya, air sungai, air semua menjadi seperti darah. Tetapi mereka tak nak beriman. La ilaha illallah. Fir'aun tidak mahu serahkan Bani Israel. Yalah, seorang raja, ego dia tak nak serah. Musa kata serah je, lepas tu lentak kamulah. Dia tak nak. Itu pasal asalnya para nabi diutus mengikut kaumnya, bahasa kaumnya. Sekarang Bani Israel adalah kaum Nabi Musa. Fir'aun bangsa Qibti, tetapi oleh kerana Fir'aun reti Musa faham bahasa Qibti, maka dia menjadi utusan juga kepada bangsa Qibti ini, Fir'aun. Tapi Fir'aun tak nak serahkan. Okey, kita saksikan bila dia tak nak serah, tak apa. Okey. Mana dia? Walamma waqa'a alaihimur rijsu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima 'ahida 'indaka la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel bersamamu. Nampak tak? Ya, kalau kamu dapat selesaikan dari 5 tadi, kami beriman dengan kamu. Bila selesai 1 tak beriman juga, selesai 2 tak beriman juga, selesai. Itulah manusia. Ya, sampai bila Rasulullah kata sampai masuk kubur baru sedar. Anak Adam mana cukup harta, walaupun diletak emas satu lembah, dia tak cukup, nak lagi lembah kedua emas, bagi lagi, nak lagi, sehingga apa? Sehingga tanah masuk ke mulut, yang ni sampai mati baru berhenti. Ni dia manusia. Dan begitu juga Fir'aun yang manusia, dia tak mau. Ya, dah dibebaskan tak mau beriman pula. Dah dibebaskan semua azab-azab tu tak mau beriman. Dia hanya tipu Nabi Musa. Okey, kita lihat apa berlaku, ya. Okey, bagaimana kita buka balik surah. Sorry lah, kita terpaksa buka buka tutup ni. Kalau tak kita tak jumpa ayat ni. Okey, surah Syu'ara balik. Okey. Ayat yang ke-52. Kita lihat. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون
وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. Dan kami wahyukan kepada Musa. Okey, Firaun bagi Bani Israel kepada Musa. Okey, Musa ambil Bani Israel, bawalah pergi. Rupanya bagi dia tu ada perancangan dia. Ya, dah kalah dalam perbahasan, perdebatan dan beberapa perkara. Akhirnya dia bagi, Firaun bagi Bani Israel kepada Nabi Musa, dan dia merancang pengkhianatan dalam pemberian itu, ialah nak bunuh kaum Bani Israel ni. Ya, kat mana? Di satu tempat yang dirancang. Okey, kita lihat apa dia. Dan kami mewahyukan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku Bani Israel, kerana sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli. Nampak tak ayat tu? Allah firmankan, keluar kamu Musa dengan Bani Israel di waktu malam asri itu, ya, di waktu malam itu dia kata Isra Mi'raj, Isra perjalanan malam. Keluar di waktu malam wahai Musa, kamu akan diikuti. Nampak semua maklumat tu Musa ada. Tapi ke arah mana? Allah kata nun ke arah lautan. Ke arah lautan. Dia tak perincikan lagi, tapi dikatakan ke arah lautan. Kemudian apa dia? Kemudian Firaun mengirim orang-orang yang mengumpulkan tentera-tentera ke kota. Firaun berkata, sesungguhnya Bani Israel ini benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka buat hal-hal yang menimbulkan amarah kita. Tu dia. Mula dia kata Bani Israel buat perkara yang memarahkan kita. Dia petu sikit, jom kita bully mereka. Kononnya kan. Apa Allah katakan lagi? Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga. Okey. Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia. Demikian halnya kami anugerah semuanya itu kepada Bani Israel. Maka Firaun dan bala tenteranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Okey, jadi keluar, biarkan Allah uruskan. Allah keluarkan Firaun di istana yang cantik, taman yang cantik, sehingga disebutkan mata air pun ada dalam kawasan Firaun tu. Dahsyat ya, kehebatan Firaun ni. Tapi dikeluarkan. Kenapa? Nak serah kepada Bani Israel. Okey, kita lihat. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ. Allahu Akbar ya. Nabi Musa hebat. Ya, ucapan dia tu. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan disusuli. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan disusuli. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku. Kalimah yang Musa katakan, apa dia? Qala kalla inna ma'iya rabbi. Nampak tak kalimah tu? Rabb. Maksudnya Musa bila berbicara tu tergambar kehebatan Allah yang telah membentangkan jalan untuk menyelamatkan kamu semua. Itu ya cara Nabi Musa berbicara, kita faham begitu. Kalimah Rabb itu yang saya katakan, tekankan kalimah Rabb, keimanan, keyakinan, ya, bagaimana kita mengenali Allah itu dengan kalimah Rabb. Itulah tauhid rububiyah. Kalau kepincangan itu berlaku pada kita, itu yang kita buat syirik. Kita tak letak Allah pada tempatnya yang betul. Ya, tapi Nabi Musa teruskan, Allah, Rabb kamu tidak akan membiarkan kamu. Itu pasal kena tuan-tuan dan perempuan faham kalimah Rabb itu dengan baik. Kalau tak, kita tak akan jelas. Ya, sayang, kita beriman kepada Allah tidak terasa kemanisan. Rugi kita. Okey, lihat ya. Waktu mereka dah sampai kat laut tu, nampak dari jauh, ya, jauh jarak ni, berapa kilometer wallahu alam, tetapi mereka nampak golongan Firaun. Di waktu pagi tu dah matahari dah timbul tu, dah nampak golongan Firaun.
Ya, ayat itu menceritakan begitu. Kerana mereka keluar malam hari itu lama. Berapa jam tu? Jalan, kerana berjalan kaki kan. Jauh. Dan ramai pula dengan Bani Israel pula. Dengan perangai yang berbagai-bagai itu. Tahu je lah. Macam kita nak pergi berjalan, anak-anak kita lambatlah. Nak ambil itulah, tinggal inilah. Kan bengang kan? Begitulah Bani Israel. Perangai dia begitu. Ya, maka akhirnya dah sampai tepi laut. Itu yang di dalam satu riwayat dikatakan seorang lelaki, yakni orang yang rapat dengan Musa, yang disebut-sebut adalah siapa dia, nama dia Yusha terkenal, ya, yang akhirnya dikatakan dia menjadi nabi juga. Dia seorang yang taat kepada Nabi Musa. Lalu bila dia sampai kat laut, ya Nabi Allah, ke mana sekarang? Ya, Nabi Musa kata ke depan. Dia pun berjalan, dia ikut. Orang lain tak nak, takkan nak masuk laut, Musa nak mati. Kan? Bani Israel jahat, ya. Dalam beberapa perkara memang jahat. Kalimah dia tak jaga, tak ada adab. Oleh kerana itu kita beradab bila berbicara. Ya, kalau tak jadi macam Bani Israel. Maka dia berjalan lagi. Ya Nabi Allah, betul ke jalan ini? Dia dah masuk laut, laut dah sampai ke lutut. Ya, wahyu mengatakan begitu. Jalan. Lalu dia berjalan lagi. Jalan lagi, air dah sampai ke perut. Ya Nabi Allah, betul ke? Ya. Dia berjalan lagi. Subhanallah. Saya bab Yusha ni di antara lelaki yang cukup hebat. Taat kepada Allah. Taat kepada Rasul. Kita nak taat kepada Rasul sampai tahap begitu. Kerana di sebaliknya kita tak nampak. Di sana ada hikmah yang terkandung. Lalu sampai air ke dada. Ya Nabi Allah, betul ke kat sini? Maka Allah wahyukan. Apa dia Allah wahyukan di sini? فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Dan di sana kami dekatkan golongan yang lain. Okey, maka di sini apabila laut itu, ya, Nabi Yusha mengatakan, ya Nabi Allah, betulkah? Tiba-tiba Allah wahyu, lalu Nabi Musa diarahkan pukul laut. Dia pukul dengan terbelahnya laut dengan, wallahualam, kita tak dapat nak gambarkan. Ada dalam cerita apa ni? Ya. Yang dibuat tu memang nampak real lah. Ya. Naik air tu, ya. Tetapi saya tengok dalam penulis buku yang Fir'aun tu, dia membicarakan dalam Bible, dia kata itu pada waktu tu tiba-tiba angin datang. Zoom. Ini cerita bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Ya, datang daripada Israeliat, mengatakan angin yang laju tu datang yang menyebabkan laut tu terbelah. Salah. Dalam Al-Quran kata dengan pukulan itu maka mukjizat menyebabkan air laut terbelah. Terbelah setinggi gunung. Berarti dalam kawasan tu, dalam. Ya. Lalu Nabi Musa diarahkan berjalan, Bani Israel berjalan. Ya, mereka berjalan, nampak kaum Firaun dah berada dalam perjalanan. Lalu dia pergi sampai ke tengah. Ya. Dah sampai ke tengah dah. Maka barulah kerajaan tentera Firaun sampai dekat tepi. Baru nak sampai tepi. Mereka dah sampai ke tengah. Jalan lagi cepat, jangan nak tengok Firaun, jalan. Mereka jalan. Yang dikatakan dalam bab ini, ya, wallahu alam, yang menjadi 12 jalan, masing-masing kabilah ni tahu jalan masing-masing. Ya, maka mereka pun jalan tak tunggu dah. Ya, mungkin tengok seperti jalan dengan dekat akuarium tu, kan? Dah laut macam tu kan. Semua dalam keadaan takut satu. Tengok kot tu laut tu jatuh. Mereka pun berjalan. Lalu Fir'aun datang sampai di tepi. Asalnya, ya, Fir'aun takut juga. Kuda-kuda dia tak mau pergi. Ya. Kerana binatang ada sens dia tersendiri. Tapi wallahualam, cerita tu dah bercampur, kita tak nak bicarakan. Tetapi Fir'aun nak pergi juga. Tuan-tuan dan perempuan, kalaulah Fir'aun berhenti di situ, ya, dah menyaksi kebesaran Allah yang cukup hebat, cukup dia kata, aku beriman dengan Tuhan Musa. Cukuplah. Confirm dia orang Muslim. Dia jadi orang yang beriman.
mati syurga. Tapi tak nak, kerana ego dia. Ini masalah ego. Bila nampak kebenaran, itu yang dinamakan takabur. Nampak kebenaran, tak nak beriman. Maka akhirnya dia arahkan tentera dia pergi masuk juga, pergi kejar sampai dapat. Bila dia kejar, baru nak kejar, orang sana dah nak sampai tepi. Ya, dah nak sampai tepi. Maka Musa arahkan cepat. Semua pun cepat berlari. Kuda Fir'aun pun dah sampai ke tengah. Okey, tadi tepi, ni dah lebih dah tengah. Ini sekarang dah sampai tengah, sana dah nak sampai ke tepi. Kan? Macam mana? Okey, di sini dia tak sebutkan. Tetapi Allah mengatakan, ya, idrib, pukul balik laut. Bani Israel waktu tu dah gabra dah. Bani Israel kan. Ya Nabi Musa, kita dah selamat tapi Fir'aun tu dah nak dekat. La ilaha illallah. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan cuba baca kisah-kisah Fir'aun Bani Israel ya. Nanti saya cerita sikit kerana kita dah nak habis ayat ni. Ya, bolehkah habis sikit ni Abu? Ya, tak apa. Sagi tarawih kita solat tarawih. Panjang-panjang sikit. Kisah Nabi Musa je kita baca. Okey. Maka apabila mereka dah sampai ke tepi, Musa kata awal-awal tadi, Allah tak akan biarkan kita. Maka disitulah dia pukul balik. Ya, Allah kata pukul balik. Bila pukul balik, pertama kita tahu, ya, orang-orang zaman dahulu seperti Fir'aun, bila nak pergi peperangan, dia pakai apa? Baju besi. Baju besi, bukan baju renang. Baju besi. Bila kena tu, dah satu cerita. Ya, entahkan air itu dah tercampak. Ya, kemudian bila dah tercampak itulah, maka dia dah mula kekuatan dia tenggelam timbul. Ombak kan, zoom naik kejap, bernapas hilang. Lepas tu dapat naik sikit, bernapas hilang. Disitulah maka Fir'aun berkata, kita buka dalam surah Yunus. Cuba buka surah Yunus. Apa Fir'aun kata ni? Ya, subhanallah tuan-tuan dan perempuan. Inilah hakikat kematian yang bakal orang-orang beriman dan orang kafir terima. Dan orang kafir akan dinampakkan perkara tersebut. Apa dia? Buka surah Yunus. Muka surat 219. Ayat yang ke-90. Surah 10 juzuk 11 ayat 90. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو Israel wa ana minal muslimin. Dan kami melepasi Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tenteranya kerana hendak menginayanya dan menindas mereka hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, aku beriman bahawa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang Muslim, orang yang beriman kepada risalah itu. Nampak? Di saat begitu, barulah dia dinampakkan. Itu yang kita bicara bila nak mati, dinampakkan apa amalan yang terbaik. Kalau orang kafir beriman kepada Allah, lalu dia mengisytiharkan, aku beriman kepada Tuhan Bani Israel. Apa hadis Rasulullah kata? Jibril datang kepada Muhammad dan menceritakan, aku waktu Fir'aun mengucap begitu, aku sumbatkan mulutnya supaya dia tidak mendapat pengampunan dari Tuhan. Subhanallah ya, kerana jahatnya Fir'aun macam itu sekalipun Jibril tak suka kepada Fir'aun untuk mengelakkan dari sebutan itu di saat-saat akhir, dan akhirnya dia mati dalam keadaan kafir, ya, walaupun dia mengucap dalam keadaan dah nazak. Di sini datang dalil orang yang dah sampai roh dia kat kerongkong, maka taubat dia tidak akan diterima. Okey, lalu Allah katakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
Sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah derhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang yang berbuat kerosakan di muka bumi. Habis. Berarti sekarang, itulah tuan-tuan dan puan-puan, berhati-hati sebelum ajal kita sampai. Allah akan kata begitu, menyesal kita. Ya, menyesal kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ya. Cuma saya nak sentuh kisah Bani Israel ni yang nak kata nakal, la ilaha illallah. Ya, dia dah menyaksi banyak banyak mukjizat depan Nabi Musa tu. Dia menyaksikan Firaun kena dan kemuncak ini mukjizat yang cukup dahsyat. Laut terbelah. Bagi saya cukup dahsyat. Laut terbelah. Tapi apa ya? Cuba buka dalam surah Al-A'raf balik. Ya, Bani Israel ni la ilaha illallah. Okey, Allah cerita kan. Ayat yang ke-138. Siapa nak kenal Bani Israel? Dah tengok kebesaran Allah. Jangan kita jadi macam dia. Ya. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Dan kami selamatkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada satu kaum yang sedang menyembah berhala mereka, lalu Bani Israel berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan, yakni berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Musa menjawab, sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Tuhan. Kan? Nampak tak? Dah selamat dah. Allah selamatkan. Tiba-tiba tengok orang sembah patung tu. Musa, kami nak sembah patung lah. Kan? Kan kita nak cakap apa? Dia jadi macam mana? Tak tahu. Jangan kita jadi macam Bani Israel. Itu yang paling penting. Yang tak faham apa yang Allah berikan petunjuk itu, Allah selamatkan, Allah buat segala-galanya, tiba-tiba kita kufur kepada Allah. Nikmatnya Allah bagi pada kita hari ini pun perlu kita ingat, itu nikmatnya Allah amat besar. Janganlah kita buat derhaka kepada Allah. Jadi wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ya malam ni secara kasar malam ni kita berhenti dalam tafsir kita. Kita akan masuk balik surah An-Nazi'at. Kisah Firaun dah habis dah. Ya, tapi kisah Bani Israel belum selesai dengan Nabi Musa. Namun insya-Allah kita akan bersambung pada lepas raya. Mula puasa kita cuti, ya. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka